Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pada petang ini saya dan rakan-rakan telah menjemput ketua-ketua bahagian daripada seluruh Malaysia untuk hadir ke sini bagi menunjukkan solidariti kepada Presiden kita. Sebab sebelum ini ada satu kumpulan yang telah mengumumkan seolah-olah mereka mewakili seluruh Malaysia meminta Datuk Seri Presiden letak jawatan. Tetapi hari ini setelah kita menjemput ketua-ketua bahagian hadir ke sini dan bersama saya ini ada wakil daripada Pahang, Terengganu, Kelantan, Fungsi Hubungan semua, Perak, Penang, Selangor, Kedah, Sabah, Johor, Wilayah Persekutuan, Melaka dan Perlis dan Negeri Sembilan. Semua negeri ada wakil dan kehadiran hari ini adalah seramai 90 orang, tetapi yang telah menghantar mesej kepada saya memang nak hadir tapi ada aral dan sebagainya adalah seramai 40 orang. Bermakna ketua-ketua bahagian termasuk pengurusi perhubungan jumlahnya adalah 130 ketua bahagian seluruh Malaysia menyokong dan berikrar menyokong Presiden dan meminta Presiden meneruskan perjuangan beliau dalam memastikan UMNO ini terus relevan sekarang dan juga masa akan datang. Setelah berbincang tadi, kita ingin menasihatkan mana-mana ketua bahagian masih ragu, masih bimbang, masih syak wasangka, masih berfikir macam-macam, silalah kembali dan kita bersatu seluruh Malaysia. Kita buka. Sebab apa ini biasalah. Berlapang dada. Pada kita berlapang dada agar UMNO ini padu, bersatu, kerana kita hanya menang 30 kursi. Kalau kita tak bersatu, maka malanglah kita di masa depan. Jadi saya harap semua sahabat-sahabat kita juga yang dah kona baring tu harap balik semula lah, insya-Allah. Dan saya juga ingin menyatakan kekesalan kita atas kebiadaban MCA, MIC dan PBRS yang telah menggesa Presiden kita untuk meletakkan jawatan dalam Barisan Nasional. Sedangkan mereka ini kita bawa, kita kendong dah berpuluh tahun. Dan kursi-kursi yang mereka menang adalah kursi-kursi yang majoritinya Melayu. Tapi apabila kita berada dalam keadaan genting, mereka cuba berpaling taraf. Yang Berhormat Datuk Seri Presiden sebentar tadi menyatakan pendirian dari segi UMNO secara keseluruhannya adalah untuk akur kepada arahan daripada istana bahawa kita menubuhkan kerajaan perpaduan. Kesemua ini sebenarnya adalah untuk kepentingan rakyat jelata dan UMNO sedar bahawa kita tidak mampu menangguhkan lagi pelantikan kerajaan kerana tiap-tiap hari kelewatan pertubuhan ini paling tidak 1 bilion satu hari akan hilang dari segi ekonomi. Jadi itulah. Dan beliau menyeru agar kita semua bersatu padu, UMNO bersatu padu untuk muhasabah diri dan membaiki apa yang silap, memulihkan
kita punya kekuda kita untuk pastikan agar UMNO ini menjadi relevan di masa kini dan masa akan datang. Okey, yang hadir hari ini adalah selama 90 orang daripada seluruh Malaysia. Tetapi 40 orang telah menghantar mesej kepada saya bahawa mereka bersetuju, berikrar menyokong Presiden dan memberi mandat kepada Presiden untuk meneruskan perjuangan ini agar UMNO menjadi lebih relevan dan mantap di mata masyarakat ramai. Alhamdulillah hari ini segala teka-teki terjawab ya. Apabila kita menunggu dalam masa yang agak lama, tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita selepas pilihan raya. Kita hari ini akan mendapat Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Walau apapun, Perdana Menteri yang ke-10 ini bukan daripada UMNO Barisan Nasional. Sebagai rakyat Malaysia dan pemimpin politik, kita mesti berlapang dada dan bersikap terbuka terhadap sistem demokrasi yang ada dalam negara kita. Ini yang penting ya. Keputusan mesti dihormati selepas kita mencuba. Dan ternyata rakyat belum lagi ya. Saya bukan kata menolak, betul menolak, tetapi lebih tepatnya belum lagi memberi mandat yang mutlak kepada kita. Mandat dah ada, 30 kursi itu pun mandat. Apa yang kita doakan agar negara kita terus dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Negara kita akan segera bangkit daripada kemelut ekonomi, ketidaktentuan, ketidakstabilan politik ini yang sudah tentu akan menjejaskan urus tadbir negara. Bagi saya, sikap keterbukaan yang telah ditunjukkan oleh Presiden UMNO ini jelas beliau seorang yang cukup berjiwa besar. Ya. Walaupun pelbagai tuduhan dan tomahan dilontarkan kepada beliau, sudah tentulah orang yang tidak suka kepada beliau akan mengeluarkan pelbagai tuduhan, pelbagai tomahan ya kepada Presiden. Tetapi yang jelas saya lihat Presiden ini benarlah seorang pemimpin yang cukup matang, sabar, ya, istiqamah dan sentiasa melihat ke hadapan. Maksud melihat ke hadapan adalah melihat kepentingan parti, bukan kepentingan individu. Sebagai bukti ya, kalau beliau mementingkan individu, pada seawal pasca PRU 14 yang lepas, sewaktu kita tewas, beliau telah dipanggil oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 pada waktu itu untuk berkompromi dan seolah-olah untuk mendesak beliau supaya UMNO menyerah kalah. Tetapi beliau tidak menerima tekanan-tekanan, hatta ugutan kepada beliau, dan kita lihat hari ini apa yang telah dilalui oleh beliau. Dan sekali lagi saya sifatkan di sini, ini semua adalah pendakwaan bermotifkan politik untuk membunuh karier politik Presiden UMNO. Dan sekali lagi pada hari ini, Presiden parti telah meletakkan kepentingan parti di hadapan. Mana yang lebih baik? Bukan lebih baik untuk beliau. Mana yang lebih baik untuk menyelamatkan parti? Sebab kalau kita bercakap soal UMNO perlu bangkit, sudah tentu UMNO perlu bangkit. Tetapi langkah mana yang kita perlu pilih untuk kita bangkit? Kita mesti menghidu setiap perkara yang berlaku. Ya, apakah musibah di hadapan? Kita mesti, sudah tentulah beliau seorang yang berpengalaman dan boleh menjangkakan jalan manakah yang beliau harus pilih. Kalau beliau memilih jalan yang salah, sudah tentu UMNO akan dikuburkan atau UMNO akan dimatikan secara perlahan-lahan. Ya, jadi inilah menuntut kepada kebijaksanaan seseorang pemimpin walaupun dikecam. Tetapi saya yakin dan percaya insya-Allah suatu hari nanti kebenaran yang dibawa oleh Datuk Seri Zahid ini saya yakin akan terbukti jelas bahawasanya apa yang beliau lakukan hari ini akhirnya untuk parti. Sekarang biarlah orang nak kata apa, saya minta agar Datuk Seri Zahid tak habis setakat hari ini terus tenang, bersabar, tabah menghadapi ujian yang begini besar.
Dan seperti yang saya selalu ulangi, tidak mudah menjadi seorang Presiden UMNO ya. Ini bukan Presiden parti kecil. Tak kala kita tidak mempunyai apa-apa jawatan. Sewaktu kita jatuh, tak ada jawatan, kawan akan menjadi lawan. Rakan akan menjadi musuh. Yang dulu cium tangan akan tak menoleh lagi kepada kita. Tetapi inilah pentingnya kebijaksanaan, wisdom seorang pemimpin. Dan bagi saya, sokongan kepada Datuk Seri Zahid saya konsisten daripada dulu sehingga hari ini, kerana bukan sahaja dalam pertemuan secara peribadi, tetapi kalau saya bandingkan pertemuan apa yang beliau cakapkan secara peribadi kepada saya dengan apa yang beliau kemukakan dalam mesyuarat, jelas beliau konsisten. Yang penting beliau selalu cakap, parti UMNO mesti diberi keutamaan. Kita boleh mati, kata beliau. Mana-mana pemimpin boleh mati. Memang kita akan mati pun. Tak tahu bila. UMNO tidak boleh mati. Ya. Untuk menghidupkan UMNO yang dalam keadaan sakit, tenat selepas PRU 14 ini, sudah tentulah beliau bagi tahu dugaan dan cabaran ya akan terpaksa kita tempuhi dan lalui. Dan pengikut pemimpin akar umbi di peringkat negeri, di peringkat pusat yang bersetia kepada parti saja yang akan bersama-sama dengan beliau. Beliau mengatakan begitu. Kalau bersetia pada luaran tetapi dalamnya memang mempunyai kepentingan diri, sudah tentu tidak akan bertahan lama. Kita dapat melihat beberapa pemimpin yang kononnya bersetia bersama Presiden suatu ketika, tetapi mempunyai agenda peribadi, dan ternyata apabila sampai separuh jalan melihat ada ghanimah yang lebih besar di depan, maka mereka akan meloncat ke sana ke sini. Tetapi alhamdulillah Presiden tidak keseorangan. Sebenarnya saya nak maklum, masih ramai ahli majlis tertinggi, Pengerusi Perhubungan, ketua bahagian, masih ramai yang memberi sokongan, dorongan kepada beliau untuk beliau terus istiqamah. Dan penting tahu, sokongan, dorongan daripada rakan-rakan ketua bahagian ini amat penting untuk beliau. Kerana beliau juga perlukan semangat daripada kita. Kalau terkotang-kanting seorang, sudah tentulah sukar untuk beliau. Itulah yang sebenarnya walau dikatakan seolah-olah Datuk Seri Zahid sudah hilang sokongan, tak betul. Cuma kita yang menyokong ni, kita tidaklah melalak-lalak. Seolah-olah yang melalak tak menyokong beliau tu mewakili ramai ketua-ketua bahagian. Hari ini kita dapat lihat 130 ketua bahagian yang menyatakan sokongan terbuka kepada beliau, dan itulah jumlah. Dan saya yakin yang jauh-jauh lagi tu, contohnya di Sabah, tak senang mereka nak datang. Dalam saat tergesa-gesa kita jemput, yang berada di utara, selatan, timur contohnya, bukan senang untuk mereka datang dalam keadaan short notice ini. Tetapi saya yakin lebih ramai daripada itu. Dan kita sekali lagi berharap kepada Presiden parti kita agar lakukan yang terbaik untuk parti. Lakukanlah yang terbaik untuk parti. Kita beri sokongan kepada Presiden. Dan peribadi saya yakin Presiden tidak akan mensia-siakan harapan kita semua. Termasuklah ahli di peringkat akar umbi bertenang. Bertenang. Jangan mudah terpedaya, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah kita mendengar hasutan-hasutan daripada luar yang pelbagai konon itu, konon ini itu, tak betul. Kita yakinlah, sayang Presiden kepada parti sebenarnya lebih daripada kita. Janganlah kita seolah-olah nak menjuarai kita lebih sayang kepada parti. Tak ada. Presiden lebih sayang kepada parti. Ini saya berkongsi pandangan saya saja. Saya berharap insya-Allah untuk hari ini, petang ini, esok dan seterusnya, negara kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rakyat akan terus terbela walaupun siapa menjadi Perdana Menteri. Yang penting adalah kerajaan untuk rakyat.